الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih pada seluruh ahli jawatan kuasa masjid dan seluruh jemaah yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih hati kita untuk hadir ke rumahnya, iaitu rumah Allah. Di dunia ini kita panggil rumah Allah, dan rumah Allah ini adalah rumah yang teragung, rumah yang paling suci. Di dunia ini adalah rumah Allah. Seluruh rumah ibadat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rumahnya Allah, itu masjid. Masjid ni apa? Masjid bukan nama tasjid. Masjid dah. Masjid apa? Tempat sujud. Tempat sujud ni apa? Tempat menunjukkan kehinaan diri kita dan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini juga satu tanda kita ketika mana kita menyebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. A'la disebut dengan A'la, maha tinggi, paling tinggi. Tak ada apa yang tinggi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh hadir lagi dan sujud di dalam rumahnya, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, berterima kasih kita kepada junjungan besar Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi hari ini ustaz-ustaz, para muslimin, muslimat, ahli-ahli Islam dan seluruh yang bergelar diri dia Islam hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka dalam hina, walaupun mereka dalam al-bil'asi, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka dalam keadaan di dalam kutukan laknat Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih lagi mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila bergelar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di manakah letaknya kita itu? Adalah masih lagi di atas. Masih lagi letak di atas walaupun bil'asi, dengan keadaan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu apa? Kamu ada satu kehebatan, iaitu kamu umat Nabi Muhammad. Disebut saja tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja umat Nabi Muhammad, apa kelebihannya? Kelebihan dia Allah menunggu dan menunggu dan menunggu. At-taibu kama la zambalahu. Orang yang bertaubat seumpama tiada dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Orang dulu satu kali dosa, nak bertaubat adalah dengan bunuh diri dia, dengan menghukumkan diri dia, dengan membunuh diri dengan cara dia bertaubat. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Andai kata ramai begitu umat Nabi Muhammad, seumpama orang-orang terdahulu, semua dah mati. Sebab apa? Hatta orang yang berpelajaran sekalipun terus bermaksiat dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kelebihan umat Nabi Muhammad, rahmatnya umat Nabi Muhammad, iaitulah Allah tak suruh kita bunuh diri sebagai tanda kita taubat kita, insaf kita, tidak. Sebab apa? Innallaha tawwabar rahim. Sesungguhnya Allah ni
tunggu nak taubat. Tunggu nak ampun. Taubat kita ni. Allah, masya-Allah. Sebab apa? Bukan sebab nabi-nabi lain, bukan sebab orang lain, bukan sebab mak ayah kita Islam, bukan sebab siapa-siapa, bukan sebab ustaz, tidak. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebab Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu pertanyaan, di manakah nabi di dalam hati kita? Walaupun kita bermaksiat, tetapi nabi ada dalam ni. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bila orang kata sallu ala Muhammad, kita nak jawab lah. Sallu ala Nabi. Kita puak sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi juga. Tak? Setengah orang kata bunyi. Orang Arab, ya, betul? Orang Arab apabila dia marah, pom bergaduh. Ada. Jamu baru, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Bukannya sallu ala Nabi. Jawab pula sallu ala Nabi. Orang sallu ala Nabi. Selawatlah kamu ke Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Tidak. Kita jamu hatta baru. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi juga dia tak. Kaedah tu kena ada. Orang kata sallu ala Nabi, kita pun jawablah. Sahut terus dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ni ada orang mari jumpa. Ustaz, saya ni tengah amal selawat. Bagaimana saya nak tahu selawat ni molek ke tak? Soalan payah. Nah, soalan yang amat susah untuk kita jawab. Tapi kata Nabi, selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam sembahyang. Tetapi rasa di hati kita ni, rasa senang di hati kita ni, Ustaz, saya rasa tafrijiyah, sedaplah. Berapa sedap? Saya duduk tidur anak, saya baca. Saya nak sebelum pergi kerja, duduk atas mutu, saya baca tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu tafrijiyah. Orang setengah tu baca Fatih. Al-Fatihu lima uliqa ambil. Hak mana? Kita kalau biasa nak senil ya. Petua ustaz, guru ustaz. Tafrijiyah malah panjang. Kalau orang malah nah. Ya ustaz malah lah. Malah ambil apa? Selawat Jibril. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senil dah. Malah ni senil, payah ada belakang. Senil pun ada, payah pun ada. Soalan kedua, rajin ke malah? Itulah. Rajin malah. Rajin dia buat. Rajin ni tak semesti tunjuk kat orang. Duduk diri, duduk sore. Settle 1000. Katanya guru kami lah. Guru kami pernah berkata apa? Bagi orang awam. Duduk pondok kan kita jadi orang ngaji. Jadi, dia kata apa? Bagi orang yang awam. Setidak-tidaknya selawat itu 1000 sehari. Manakala bagi orang yang ta'allum, orang yang belajar pula, berapa kali kena buat? 3000 sekurang-kurangnya selawat. Satu kali selawat dibayar dengan apa? Satu kali selawat bukan malaikat pergi catat amalan kita. 10 kebajikan. Tidak. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada kita? Bukan malaikat, bukan rokit, bukan atik yang menulis. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sendiri balas kepada kita, Masya Allah. Dalam keadaan kita hina, tetapi Allah sendiri pula balas selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan sedar tidak sedar, selawat tadi diangkat naik
Dan dibalas dengan 10 kali selawat. Siapa balas 10 tu? Oh, tahu mana ni? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu kepada junjungan besar sebaik-baik dan Allah jauh kita dengan orang selawat tau. Jauh kita dengan orang yang berselawat kepada junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Ada masa kita main. Itu ingat buat 30 habis lari. Nah. Tak apalah lari sekurang-kurang orang tanya apa? Adalah ustaz 30 lari dulu tak ada langsung. Alhamdulillah. Allah mu selawat. Kurang 6 selawat. Oh 1000 sehari. Baik tak selawat pula pada selawat ada Punuh selawat dia sebab apa? Oh, orang duk habis 1000 selawat sehari. Punuh selawat mu tadi. Mu tak selawat langsung ni kau Nabi. Punuh. Baik tak selawat pula. Sebab apa? Dalam keadaan dia tidak tahu, dia kewajipan dia berselawat macam mana. Sudah tahu kena berselawat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita ni. Kitab masbuk, muafiq dan juga masbuk. Kenapa ustaz kata belajar masbuk muafiq adalah fardu ain? Sebab apa? Hukum belajar ilmu sembahyang itu adalah fardu ain. So masbuk muafiq termasuk masalah di dalam sembahyang. Kalau kamu tidak mengerti di dalam masalah tentang sembahyang, bagaimana kamu nak sembahyang? Seumpama orang nak bawa kereta tetapi tak pandai nak bawa kereta. Orang nak bawa kereta dia biasa bawa basikal. Basikal biasa gatis tak boleh kat cari. Nak gerak tak boleh. Cari pak gatis. Mana pak gatis? Tunjuk border kita. Sedangkan benda tu mudah. Orang mari bawa kereta pula mari masuk. Tu pedal minyak. Ni kan. Mana molek sikit tu gaham. Ada kawan tu bawa motor. Tak biasa bawa kereta. Tak pernah bawa kereta. Dia gitu. Jadi, orang nak belajar masalah sembahyang, nak memahami sembahyang, kena tahu apa itu di sebalik sembahyang. Di sebalik sembahyang ada rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Ada lagi apa? Perkara sunat di dalam sembahyang. Apabila ditanya, sunat dalam sembahyang ke apa? Ingat dah ustaz ada wayak. Duk main gitu. Ingat ustaz ada wayak. Ingat dah dulu ustaz ada tanya dah dulu ni. Hak tu duk ulang. Patut dia kena jawab sunat dalam sembahyang apa? Akad takbir sunat. Sunat dalam sembahyang apa? Doa iftitah sunat. Sunat dalam sembahyang apa? Duduk iftirash. Duduk antara dua sujud. Apa? Duduk tahiyat awal. Masih lagi sunat. Oh dia bahas sunat tahiyat awal. Wajib sah. Tak boleh nak beza dah antara wajib dan juga sunat. Itu juga tidak mempunyai kesempurnaan di dalam sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu email bang habis dia. Tok email tak wisalah kedua. Buah le Facebook, tota. Oh tok email tadi tak sah maya pakai wisalah sah juga pakai hari lalu. Tok email sakit perut dah besok. Tok email habis dah tugas dia. Nah. Gapo dia wisalah pertama tu cukuplah. Salah kedua sunat. Dia pun buah le Facebook tota. Ya, buah le Facebook kata oh tak sah dah aku maya hari ni gogeng. Lepas tu hok ngaji pula orang lain sains dia. Aku ayat dah jangan pergi masjid. Habis tak pergi masjid. Nah. Habis tak pergi masjid. Kau dah pergi masjid. Pelik ni. Tak ni pelik benar ajar. Jadi kalau dia boleh membeza antara sunat dengan wajib, baik cukup. Ni apabila tanya tahiyat takbir yang wajib, takbir yang sunat yang mana? Rakaat pertama buat akad takbir, Allahu akbar, nak rukuk nah. Nak rukuk. Sami'a Allahu liman hamidah. Akadlah, betul tak? Takdir. Nak rukuk, akad takbir. Nak iktidal pun. Sami'a Allahu liman hamidah, betul lah. Allahu akbar. Oh, nak sujud. Allahu akbar, pergi akad takbir juga. Anak kita pun tahu ni tak apalah. Ni boleh. Orang perasan ni tak ada. Ni tak ada. Nah, tak apalah boleh beki lagi. Nak masuk rakaat yang kedua. Allahu
Allahu Akbar. Maksudnya rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Mari mana? Mari mana? Wajib ke? Sunat. Dia kata, ni kata reja. Saya tak ada. Kira kanan nak tanya. Tak. Wajib ke sunat? Tak boleh nak kata apa. Sebab apa? Sebab tidak belajar tentang solat tadi. Nampak salah ke tak? Salah. Satu kesalahan umat kita, umat manusia hari ini, tidak tahu yang wajib di dalam sembahyang, tidak tahu yang sunat di dalam sembahyang. Sunat pula terbahagi kepada banyak. Sunat intikhalat. Intikhalat ada 4 tempat dalam sembahyang. Allahu Akbar. Mula-mula. Allahu Akbar. Rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Iktidah. Yang keempat duduk mana? Yang keempat duduk ketika mana? Bangun daripada tahiyat awal. Allahu Akbar. Lepas tu rakaat ketiga mana Ustaz? Tak payahlah. Tak payah duduk bubuh. Ramai duduk bubuh. Jadi kalau apabila tak ada pergerakan yang sunat pun tak ada, itu pergerakan di dalam sembahyang, batal lah sembahyang. Tu orang kata sembahyang comeda batal dalam keadaan tidak sedar. Rugi. Baik. Pada bab yang lepas, kita masuk di dalam antara masalah makmum yang muafiq. Faham tak? Kalau tak mari lepas, ustaz ulang sikit. Muafiq, orang yang mari, tak kisah dia mari lewat ke mari awal. Jangan silap kan? Masbuk dah kawal hari ni. Masbuk dah lah kawal. Masbuk, istilah masbuk kita kena guna sebenar-benarnya. Tinggal rakaat jadi masbuk dah. Orang kata muafiq dia kat takbir dengan takbir itu muafiq, salah. Ni betul ni, nah? Ingat betul-betul sifat, betul-betul cerita orang. Muafiq, itulah orang yang sempat berjemaah, semaya jemaah, sempat berjemaah, semaya jemaah. Ketika mana dia berdiri tadi, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Dan saat dia angkat takbir tadi, selepas dia angkat takbir tadi, sekoda-koda dia berdiri, sekoda-koda bacaan Al-Fatihah secara uruf, secara orang ramai. Yakni berapa? Dalam 28 seken, 32 seken, 30 seken, lebih kurang. Ustaz, salah Ustaz. Saya dengar itu baca Fatihah dekat 2 minit Ustaz. Tu lambat. Tu bacaan takkid, bukan bacaan orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya tu. Tu imam tu balik baca tayar, balik baca tayar, balik masjid baca tayar, balik masjid baca tayar. Dia maya Isya dekat pukul sebelah baru habis. Enggak. Pukul sebelah baru habis maya Isya. Tak. Dia kena ikut uruf orang ramai. Orang ramai macam mana? Contoh Ustaz baca. Kalau baca Al-Quran dia ada 5 tahap tuan-tuan, 5 tahap. Pertama takkid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Biarlah suara tak sedap pun dah. Contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh lebih kurang dah. Tu takkid. Yang kedua, Ustaz ambil contoh tengah tu. Tadwin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tadwin. Hadar bawah sekali. Hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laju banyak jenis Ustaz. Ustaz saya pernah temu doga dah. Syekh. Terbaca hadap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca seperti Ustaz baca tadi. Hadar yang cepat tadi. Syekh kata apa? Ni baca tadwin, baca pertengahan lagi. Kita rasa laju ke main dah. Kalau kita jadi tok imam rasa tumbai dulu tok imam dengan makmum. Lelah. Dia kata
itu bacaan tadwir lagi, laju lagi. Jadi di sini Quran tu kalau 10 guru teguran. Jangan cari seguru duduk situ stepek seguru, tak boleh. Cari guru. So kena banyak guru. Ni seguru pun tak ada. Allahu akbar. Seguru pun tak ada. Mana guru demo? Tak tahu. Tengok mana seorang demo duk nanya. Kau tengok ala Facebook gitu kadang-kadang kau tarik masalah kau ni kau tengok. Mana sandaran kita? Mana guru kita? Al-ilmu bit-ta'allum. Nabi kata apa? Al-ilmu, bermulanya ilmu itu bit-ta'allum, dengan kamu belajar. Belajar pula ada dua. Al-ilmu bil-kasbi, kamu kena cari ilmu ni. Kalau kamu nak tahu memahami tentang sembahyang, kamu kena cari guru sembahyang, mengajar bab sembahyang, sunat di dalam sembahyang, wajib di dalam sembahyang, kamu belajar dan kamu tahu. Kamu itu namanya ilmu kasbi, kamu cari. Yang kedua, apabila Allah sayang terhadap seseorang, Allah nak bagi satu ilmu, iaitulah ilmu laduni. Ilmu laduni tidak perlu dipelajari, tuan-tuan. Tapi siapa kita nak boleh laduni? Ada seorang yang minta tanya saya, pernah sekali tanya, Ustaz, saya ngaji ilmu laduni dah ni. Hai, muka tak ada masjid. Jumaat apa jarang pun nampak duduk kedah. Nampak duduk main apa? Pikul. Nah, mungkin Ustaz sebut setara pula orang luar tu kan. Biarlah setara dah. Sebab masjid ni comel, tempat comel. Duduk pikul kau tu, tak ada masjid. Ustaz pun lewat, ada 1.5 dah mari maya masjid. Dia duduk mikul lagi. Minggu lepas pun Ustaz lewat juga. Nampak ada juga duduk situ juga. Mungkin PKP je lah. 40 orang saja. Dia ambil orang tu lah. Kita pun undur sikit. Dia nampak, dia ni semua duduk sini hari Jumaat. Sudah. Tanya ustaz lain pula. Rajin nampak ni. Memang tempat dia sini dah. Lepas tu dia pun cerita pasal ngaji ilmu laduni. Jadi belakang bahagian. Al-ilmu faridatu. Ustaz macam mana? Al-ilmu faridatu ala. Alhamdulillah. Walaupun hadis tu hadis apa? Tak kena tahu lah. Sebab nampak macam sengguk dah. Okey, alhamdulillah. Ustaz Gi, pada masalah tadi, muafiq. Muafiq ni orang yang sempat berdiri. Ingat dah. Ingat walaupun Ustaz mati pas ni ke. Tak ada itu kau kena derah kau tempat lain. Kau kena sebab kan. Tahu spekal besar naik habis semua dah. Jadi di sini Ustaz nak pesan, muafiq ni apa? Orang angkat takbir. Dan qadar dia angkat takbir tadi sempat dia menghabiskan Al-Fatihah. Qadar bacaan 28 second, 30 second, 32 second. Iaitulah bacaan orang ramai. Walaupun dia baca laju tak dikira. Walaupun imam tu baca laju tak kira. Sebab tu lah babuk juga. Tok imam ni dia baca laju ni babuk juga, imam tak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Kawan tu baru. Alhamdulillahirabbil. Tak kena juga. Orang suruh. Jadi tok imam nak jadi tok imam. Ngaji bab tok imam tak ada habis. Nah. Ustaz tak ada ayat siapa ni? Ustaz ayat semua. Ustaz dulu. Lah ni pun ada terlanjut juga. Dah. Bukan nak kata kau siapa, nak kata kau sendiri-sendiri sebenarnya. Baik. Orang yang sempat berdiri muafiq. Sempat berdiri muafiq sekadar-kadar bacaan imam. Bacaan orang ramai. Jangan laju sangat, jangan itu sangat. Anda kata kita pergi, Tok Imam baca kuliah dah, tapi nak habis. Tapi kuliah Tok Imam itu tadi. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Dah kita Fatihah tadi. Ustaz wawalala dah lah kan. Ada. Kita masih lagi muafiq. Kita masih lagi muafiq sebab apa? Kalau kita akad takbir kita dah baca Fatihah. Dah. Apabila dah itu nama muafiq. Yang kedua, masbuk. Masbuk ni apa? Masbuk ni dia akad takbir Allahu akbar. Dia berdiri dia tadi dengan imam tadi
tidak sempat dia menghabiskan Fatihah sekadar bacaan yang orang ramai. Contoh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Tak ada. Tak ada. Dia baca biasa dah. Bukan laju. Tak ada. Dia kan? Dia pula pandai. Dia aku kena habis Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa ajar? Siapa yang ajar? Kamu tahu dah kamu itu masbuk. Tak apa kamu nak berdiri, nak hambat hak muafiq tadi. Tak perlu habiskan. Apabila kamu terlajak, kamu tidak tahu, tidak boleh menentukan kamu adalah muafiq kepada ataupun masbuk. Jadi macam mana? Ni kesalahan orang tak tahu. Jangan. Ada orang duduk semaya tapi ustaz mari lewat. Duduk perih juga. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Kamu belajar ke tidak belajar? Kamu tahu, pertama nak masuk di dalam sembahyang, kamu kena tentukan kamu muafiq ke masbuk. Bila kamu tahu masbuk, kamu tinggalkan Fatihah kamu. Baca setakat del. Ni nak pergi kok. Tak apa, boleh tinggal 3 rukun. Sedap gamuk tinggal 3 rukun. Tinggal 3 rukun adalah orang yang berdiri bersama tadi. Orang yang sempat berdiri bersama imam tadi. Muafiq tadi boleh tinggal 3 rukun. Masbuk jangan duduk pandai-pandai, jangan duduk tambah. Maghdubi alaihim waladdallin. Nak tekan juga pergi. Tak imam paman dah. Ustaz sungguh ada sebelah ustaz rasa nak teraja. Gerannya. Tua dah ni dah. Tapi apa ya Allah kurniakanlah orang sebelah aku ni, ya Allah, sedih tengok. Sebab tu ustaz buka sangat kita ni. Nak suruh faham, nak suruh ramai ni faham semaya ni macam mana. Syarat nak masuk di dalam sembahyang, tahu masbuk, muafiq. Itu syarat dia. Ni ikut dan. Dan kot. Dan. Allahu Akbar. Dan. Dan kata imam. Dan rokok kata imam tadi. Dan. Tak apalah, itu jelas lah masbuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada. Tak? Dia bangun. Ada tu. Ada tu. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni hamba juga. Dia kata dah Dia kata dah. Tak imam rokok, dia masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak? Selisih. Tak ada pun subhanallah ke apa, tak ada ke apa. Tengok-tengok habis dengan tak imam juga. Dia semaya sebelah aku. Habis sekali rasa dia ni aku mari sebelum tak imam duduk terus rokok dah. Tak imam tengah rokok. Dia mari tu tak masuk tak imam nak akak kepala dah. Habis dengan aku ni, aku pelik ni. Lepas tu kita bergaru balik, garu kepala apa dia ni? Tak ngaji lah. Tak ngaji pun jadi masalah juga hari ni. Kena tambah kosor kan? Jalan dah. Kawai betul dah demo kan? Kawai betul dah demo lagu mana? Dia tu betul. Orang nak tegur dia. Kawai betul dah ni. Betul. Dia ada dah. Penyamaran ataupun wakilah dalam sembahyang. Andai kata salah, orang pergi tegur. Tak cukup serakaat. Jangan kecek ke apa? Dah? Jangan kecek ke orang. Allahu Akbar tambah 1 rakaat. Mana ustaz? Mari mana ni? Jangan syarat, jangan bercakap. Galik. Ada cuti tak tahu Pak Starbucks hari apa hari Jumaat aku hari Senin. Hari Jumaat hari Senin lah. Pak Starbucks hari tak Jumaat ni hari ni Jumaat ni. Hari Senin ni kerja kedai aku ni hari kerja kedai. Habis sekali dengan orang ramai. Saya dia sebelah. Tak cukup so tutik 2 bangun bayar maghrib. Serkat lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni jangan git. Tak cukup so. Ya Allah kamu ni. Tak ada baca lah. Mayah mula. Jelas dah tahu tak cukup suara. Aku ingat aku cukup. Cukup mana Aku yang rumah sebelah aku turun dulu tadi. Ustaz mutu kepala pelak pun dah. Tadi aku tengok muda start aku mari tak imam duduk rokok dah. Tak ada aku ingat dah. Dah nunggu tadi. Dia duduk mikir Pak Starbucks hari Senin kan ambil hari kami. Tukar duk kata dah. Kalau kata dah rugilah dia. Saya ni ada untuk tegur kesalahan kita. Dan kita pula belajar bagaimana nak cover semaya kita.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Masbuk tadi tidak sempat berdiri sekadar dengan imam. Muafiq sempat berdiri sekadar bacaan orang ramai. Baik, masalah makmum yang muafiq. Ulama fiqh telah menjelaskan bahawa hukum orang muafiq itu ada beberapa masalah. Hukum orang muafiq ada beberapa masalah. Bahawa sebut dengan beberapa masalah. Tidak, bukan satu, bukan dua, beberapa. Mungkin 2, 3, 4. Ada masalah yang bersepakat kata oleh ulama dan ada yang masalah yang berlainan pendapat antara mereka. Antara masalah yang sepakat, ni kata-kata sepakat dulu. So apabila dengar perkataan sepakat, dia ada 8 masalah yang wajib kita tahu. 8 masalah ni apa? Sebab benar masa kalau mengajar, kalau main kat semetar, rasa lama ada main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, ulama mutaakhirin ialah seperti berikut. Masalah di dalam hukum bersepakat ulama mutaakhirin seperti berikut. Masalah pertama, orang yang muafiq yang dimaafkan. Masalah orang yang muafiq, orang yang sempat berdiri bersama imam, dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal 3 rukun jarak daripada imam. Iaitu apa? 3 muafiq boleh tinggal boleh tinggal 3. Maksudnya dia duduk perih Fatihah pun tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Duduk perih. Nak juga Fatihah dia. Sebab apa dia muafiq, dia boleh perih. Dia boleh baca perhabis Fatihah dia. Tinggal apa? Tok imam pergi rukuk. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sujud. Dia boleh hati baca Fatihah, jangan risau. Ghairil maghdub, siapa lagi? Ghairil maghdubi alaihim. Nak habis buat Fatihah. Boleh lagi. Dua antara 2 sujud. Tok imam pergi sujud yang kedua dia. Ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Allahu akbar. Tok imam pun sujud tadi dah. Dia pun Allahu akbar. Berapa rukuk? Rukuk dah. Sujud pertama, sujud kedua. Baru 3, tak lebih 4. Jadi maksud dia baru rukuk pun Tok imam dah bangun tak apa. Sebab apa dia masuk rukuk. Jangan dia duduk perih. Tok imam bangun dah dia ghairil maghdubi. Tak berhabis lagi. Mana tinggal berapa dah? 4 dah lah. Rokok 1. Yang kedua sujud pertama. Tidak ruku pendek, ruku panjang. Rujuk pertama, sujud kedua, 3. So imam dah masuk rukuk yang keempat, berdiri semula. Batal sembahyang. Ada teknik dia ni dah. Lepas ni dia cerita. Iaitu orang yang lambat bacaan kerana tabiat. Ghairil maghdubi. Bukan waswah. Waswah tak ada maaf dah. Waswah sebab tu Nabi kata orang yang waswah jangan mari masjid, duduk di rumah, sembahyang di rumah, itu lebih afdal untuk kamu. Ni bukan bab waswah. Ustaz tak sebut pasal waswah. Ustaz sebut pasal orang yang lambat bacaan. Kerana tabiat. Tabiat dia lambat. Beranak tu memang baca dah. Assalamualaikum. Nak balik rumah. Dia tahu dah tu nak jatuh aku ni nombor 2. Tabiat dia dah sebut lambat. Kata hari mana meh. Pasal dia gitu dah tak? Dia orang tahulah dia tabiat. Iaitu orang yang lambat bacaan kerana tabiat. Kejadiannya begitu. Memang gitu dah. Bukan sahaja perkataan lambat. Orang gitu tumbuk nak tumbuk semula tu dia orang tumbuk 3 dah dulu baru dia tumbuk sedah. Lambat je dia tabiat gitu dia kata. Gila lagi. Dan bukan kerana waswah. Ni bukan bab waswah. Apabila bukan waswah, dengar molek. Ni bab tabiat. Tetapi orang yang lambat bacaannya kerana waswah tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Melainkan dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud. Dan dia selesai bacaan Al-Fatihahnya. Faham tak? Orang waswah boleh setakat mana? Boleh setakat sebelum imam turun sujud. Ghairil
siratal. Tu imam sak berat dah tu, sujud kebuk dah. Nak bangun dah. Dia duk baca dia muafiq. Nah, dia muafiq. Muafiq orang muafiq jangan ada tak ada. Minta maaf dah. Minta maaf muafiq dengan tabiat lambat itu tak termasuk sama sekali. Waswah dengan orang tabiat tak masuk, minta maaf. Kalau orang putih kata no way man. You see apa? You make forever, I call you back. Jangan minta maaf dah. Abang bukan muafiq, abang tak boleh tinggal. Abang kan apa? Tu imam sujud, abang kena sujud. Apabila sebut tentang sujud, abang wajib kena habis Fatihah. Tak boleh ustaz main was-was tu benar. Oh semaya di rumah. Kasar kau ustaz. Tu dah. Kasar kau. Bukan ustaz atau tidak. Ulama mutaakhirin kata. Kita pergi lagi. Dimaafkan sebelum orang was-was apa? Sebelum imam turun sujud. Dan dia selesai baca Al-Fatihah, kena selesai ke mana-mana pun. Yakni orang yang muafiq yang waswas. Orang yang muafiq yang waswas boleh menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum imam turun sujud. Dia muafiq dah, tapi waswas. Sebab waswas sebab apa? Kuat lajak zikir. Jadi waswas apa? Duk kira sebeh 1,000 nak cukup 10,000 sehari. Berapa ni? Siapa kata orang duduk Jumaat? Orang tengok Jumaat ni. Ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqullah. Nak ayat dia ni orang selawat. Nak ayatnya orang ni ahli zikir. Ketak. Hok Mekah tu kan? Hok warna emas tu. Ketak. Dulu duduk sebelah saya. Dia ni. Mari Jumaat. Sedekah berkata-kata di dalam Jumaat ataupun buat apa-apa di dalam Jumaat seumpama sia-sia Jumaat. Ketak. Keimam duduk ni. Jumaat yang dirahmati sekalian. Subhanallah. Astagfirullahalazim. Boleh ke? Ini perbezaan orang yang mengaji dan tidak mengaji. Wasabih dan hok 1,000. Nah, wasabih bukan hok 133 panjang ustaz ni tak. Hak 1,000 putih. Bawa mari. Dengan kutubah. Berom. Agaklah. Subhanallah. Berom. Jelas. Baik duduk rumah. Mana kau orang? Ustaz, Pauli Ustaz ni. Pauli warna emas. Ketak. Selawat tu kan? Comel dah selawat. Bukan ustaz nak marah. Tapi tak kena tangi orang duduk baca kutubah. Sebut amin pun dalam khilaf lagi. Kalau kita baca doa rukuk kedua tu kan. Amin tu pun dalam khilaf lagi. Allahumma adkhil apa? Tak ingat doa ni. Tak aja naik khutbah, kena naik khutbah sekali. Maksud tu amin. Itu pun dalam khilaf lagi. Kita sebut amin. Jadi orang nak selamat jangan sebut. Orang kata nak ambil dalam khilaf boleh ustaz. Ulama ni kata boleh. Sebutlah amin. Kau nak angkat tangan macam mana? Bergerak ke dalam ni. Pasal lagi dalam khilaf. Dia tak. Astagfirullahalazim. Sebut lagi. Geluk tangan pula. Ta. Lepas tu pakai ridak pula. Tutup dahi-dahi. Dia sujud. Pakai ridak suami dia. Tutup dahi-dahi sujud. Pakai ridak gini lah. Ni nama dia ilbas. Suami dah mari pakai ridak. Ni nama dia pakaian dia ilbas. Tapi ustaz pernah tengok sekalinya tutup gitu. Semaya. Allahu Akbar. Bukan nak kata, ustaz ni khusyuk dah. Maya habis dia tengok orang kiri kanan dia. Dah ustaz perasan dia masa nak sujud. Tu dogin muka dia. Dia sujud atas gaul nak kata tangan dia gelok. Tak. Dia gitu tangan dia. Buat gitu. Mana dia dengan jubah-jubah dia. Dengan ridak-ridak dia. Tembak nanti. Malaikat tanya, mana musmaya lagu tu pelik benar. Dia tuduh dahi-dahi musmaya. Dahi ni anggota wajib. Nak pakai stocking, boleh pada kaki. Nak tutup tangan. Pakai sarung tangan, boleh ditutup. Tapi apa mau tutup dahi? Ustaz perhabiskan ni masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Nak perhabis dah, jangan kisah. Nak habis ni. Waswas.
yang boleh menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum imamnya turun sujud. Jika dia belum habis lagi membaca Al-Fatihah, imamnya membaca bismillah. Jika dia belum habis lagi membaca Al-Fatihah, imamnya turun untuk sujud, maka batallah semaya. Orang waswas, apabila tu imam turun sujud, batal semaya. Jadi pelaksanaan dia kena buat apa? Kecuali makmum berkenaan niat mufarakah. Tapi orang kita niat ada mufarakah. Tak. Tak teh macam. Oh ini maghdubi alaihim wala belok mulut-mulut nak berhabis Fatihah. Sepatut bukan cara Fatihah dah. Mufarakah. Aku mufarakah ke tidak? Mufarakah. Berkenaan niat mufarakah. Berpisah dengan imam. Sebelum imam turun sujud. Dah? Nampak masalah nampak? Dan dia di waktu itu dikehendaki meneruskan bacaan Fatihah. Kalau dia niat mufarakah, tu Fatihah. Dah? Mu akulah. Mu buat cara imam, aku cara makmum yang mufarakah. Bacaan Al-Fatihah dan mengerjakan rukun-rukun yang lain hingga selesai sembahyang. Kepada orang yang muafiq, yang was-was, tidak boleh meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Muafiq yang was-was tidak boleh meninggalkan bacaan Al-Fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam hingga selesai sembahyang kepada orang yang muafiq was-was tadi, dan terus dia melakukan apa yang dibuat oleh imam bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya. Kalau tak ada Fatihah juga, tu imam sujud, kena terus pergi sujud dah. Terus pergi sujud. Kerana ia dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkannya. Dikira walaupun dia was-was, seumpama dia tinggal. Sebab apa? Sebab dia tidak niat mufarakah. Kalau dia tidak niat mufarakah, dia seumpama pisah-pisah tinggal. Tadi seumpama nak ikut seimeh, tak boleh. So di sini moral of the story, ngaji. Apabila ngaji satu kunci. Ni dalam ni dia widah. Kitab kecil ya tuan-tuan, ada beberapa helai saja, 22 RM1.50 di Kelantan. Mari ke Perak jadi Neria. Biasalah GST ke apa, SST jadi Neria. Jadi di sini dia kata apa? Ada 8 masalah, 3 masalah, 6. So kalau dalam kepala kita dah ada 8 muafiq, 3 khilaf dan 6 masbuk, insya-Allah kita punya semaya terbaik dan di dalam keadaan yang sempurna, insya-Allah. Itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.